Berita wilayah diteruskan ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini lapangan terbang antarabangsa Kuching dan lapangan terbang Miri perlu dinaik taraf. Langsung bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Sahih, terima kasih. Naik taraf lapangan terbang antarabangsa Kuching dan lapangan terbang Miri amat penting kerana ia telah tertangguh agak lama. Ini ekoran pertukaran kerajaan di peringkat persekutuan dan penutupan akibat pandemik COVID-19. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan Kuching merupakan pintu bagi kawasan selatan, manakala Miri adalah pintu bagi kawasan utara. Beliau menekankan bermula tahun ini, lebih banyak penerbangan antarabangsa akan menggunakan dua lapangan terbang tersebut sebagai pintu masuk utama ke Sarawak. Ini terutamanya dengan peningkatan penerbangan dari Jakarta, Singapura selain prospek dari wilayah China. Datuk Seri Lee menyatakan demikian semasa menerima lawatan kerja oleh rombongan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di Kuching. Rombongan tersebut diketuai Ketua Pegawai Operasi untuk Operasi Lapangan Terbang Malaysia, Gordon Andrew Stewart. Sementara itu, MAHB memberi jaminan akan mengemukakan beberapa cadangan kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia. Ini termasuk cadangan projek untuk menaik taraf LTAK dan lapangan terbang Miri bagi meningkatkan pergerakan penumpang setahun, MPPA daripada 5 juta kepada 7.7 juta dan 2 kepada 3 MPPA untuk Miri. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Lee memberitahu program bantuan lesen memandu MyLesen kelas B2 untuk motosikal diperkenal buat pertama kali di Miri pada tahun ini dengan tumpuan diberi kepada para pelajar sekolah. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata program tersebut akan dijadikan sebagai projek perintis di Miri, khasnya di kawasan Senadin, menghadapi masalah pelajar yang menggunakan motosikal tanpa lesen ke sekolah. Kita berharaplah semua sekolah berkenaan akan bekerjasama dan bersama-sama kita membentras masalah ini supaya para pelajar sekalian yang menunggang motosikal ke sekolah mereka ada lesen dan mereka bolehlah menggunakannya dengan selamat kerana mereka apabila telah mendapat lesen mereka tahu segala berhubung dengan peraturan lalu lintas dan juga keselamatan juga lalu lintas. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan program bantuan lesen memandu MyLesen kelas B2 Dun Senadin di Miri. Program yang dilaksanakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan diadakan bulan ini melibatkan 6 buah sekolah menengah. Sekolah tersebut adalah SMK Merbau, SMK Pujut, SMK Baru, SMK Lopeng Tengah, SMK Riam dan SMK Lutong. Program tersebut akan diperluas ke sekolah-sekolah lain di Miri. Sementara itu, penduduk dalam kalangan B40 termasuk orang kurang upaya juga dialu-alu untuk mengikuti program MyLesen dengan menghantar maklumat kepada pejabat daerah masing-masing. Hadir pada mesyuarat tersebut Pengarah JPJ Negeri Sarawak Nurizan Jili. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng menerima kunjungan hormat daripada rombongan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching hari ini. Kunjungan Menteri Kesihatan itu sempena lawatan kerja rasmi beliau ke Sarawak yang berlangsung hingga esok. Hadir bersama Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas dan Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian. Selepas kunjungan hormat, Datuk Seri Dr. Zulkifli menghadiri mesyuarat Jawatan Kuasa Tindakan Bersama Pembangunan Kesihatan Negeri Sarawak. Mesyuarat turut dihadiri Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Baik, golongan muda digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti sukan agar tidak terjerumus dalam vandalisme. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razis Hitam, kesan daripada kes vandalisme ini telah banyak merugikan penduduk kampung sehingga mengakibatkan majoriti penduduk kampung tidak mempunyai akses talian internet. Beliau memberitahu terdapat kes vandalisme yang berlaku terhadap kemudahan sukan di Dewan Undangan Negeri Dun Saribas, khususnya kes menara telekomunikasi yang diceroboh pihak tidak bertanggungjawab.
Oleh sebab itu, untuk generasi yang akan datang, Badan Bukan Kerajaan dan kelab sukan yang ada di Saribas diharap supaya melibatkan penyertaan para belia agar dapat mengisi masa lapang mereka daripada terjerumus dalam gejala vandalisme. Beliau berkata demikian pada malam anugerah Futsal Debak Friends di Dewan Millenia Debak. Ahli Parlimen Miri Chew Chun Men meminta Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS dan Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak ICADS menyediakan fasiliti pendidikan terbaik kepada masyarakat di Miri termasuk golongan orang kurang upaya. Beliau menyatakan komitmen untuk bekerjasama dengan PPKS dan ICADS dan menyumbang kepada pembinaan fasiliti bagi golongan OKU. Fasiliti untuk OKU penting bagi memudahkan urusan golongan itu mendapat akses pendidikan dan kemahiran. Beliau berterima kasih kepada kedua-dua institusi tersebut yang telah menyediakan pelbagai program dan kursus sesuai dengan permintaan pasaran kerja ketika ini. Kursus yang ditawarkan juga turut bersifat pendidikan sepanjang hayat yang memberi peluang kepada masyarakat memajukan diri terutama dalam bidang perniagaan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih.